Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Tuan Yang Dipertua, pada peringkat awal kejadian pandemik COVID-19, prosedur tetap operasi yang digariskan telah menyatakan mengenai keperluan untuk pengunjung premis merekodkan butiran ringkas apabila mereka memasuki premis. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk membantu aktiviti pengesanan kontak. Sekiranya terdapat kes positif COVID-19 dikesan dalam kalangan para pengunjung tersebut. Tidak dinafikan pada ketika itu apabila pengunjung merekodkan maklumat yang betul dan yang jelas dalam buku catatan tersebut, ia akan membantu pasukan yang akan menjalankan tugas. Seterusnya, apabila telefon pintar MySejahtera telah dilancarkan oleh kerajaan pada 20 April 2020, aplikasi ini telah banyak membantu KKM dalam mengesan kes-kes positif COVID melalui dua kaedah. Pertama, penilaian kesihatan kendiri oleh pengguna di mana kes COVID dikesan apabila seseorang itu menilai risiko terhadap COVID-19 mengikut kriteria dalam garis panduan KKM. Kedua, pengesanan kontak rapat melalui semakan data oleh PKD dengan pengkalan data MySejahtera. Pengguna yang berpotensi sebagai kontak rapat dalam kes ini akan dikesan melalui aplikasi ini. Kebanyakan pengunjung kini lebih selesa dengan menggunakan fungsi check-in yang disediakan oleh MySejahtera berbanding menulis ke dalam buku catatan. Tambahan pula, penggunaan aplikasi MySejahtera untuk merekodkan kehadiran individu di lokasi atau promis tertentu telah diwajibkan di kawasan yang capaian internetnya luas sejak Februari 2021. Sehingga kini tiada kajian khusus dilaksanakan oleh KKM bagi mengkaji keberkesanan penggunaan buku catatan tersebut berbanding fungsi MySejahtera. Namun bagi kawasan-kawasan yang mana capaian internet tidak bagus dalam kalangan pengunjung yang tidak menggunakan dan juga pengunjung tidak menggunakan telefon pintar, sumber rujukan yang akan digunakan oleh KKM bagi aktiviti pengesanan kontak masih bergantung kepada maklumat yang direkodkan melalui buku catatan ini. Justru itu, KKM menyuruh orang ramai untuk memberikan kerjasama yang diperlukan. Semasa pandemik COVID-19, termometer infrared tanpa sentuh dan pengimbas haba telah digunakan secara meluas dan penting sebagai salah satu kaedah saringan dalam pengawalan wabak 19. Ia direka bentuk untuk mengesan dan menyerap isyarat sinaran inframerah daripada permukaan kulit yang diubah menjadi isyarat elektrik. Litar elektronik dalam termometer ini memproses elektrik tersebut untuk menentukan suhu tubuh manusia. Pengukuran suhu badan dengan termometer infrared biasanya dilakukan sama ada di permukaan kulit dahi atau membran timpanik. Walaupun bacaan suhu di membran timpanik lebih tepat, kaedah pengukuran di permukaan kulit dahi lebih mudah. Termometer termasuk termometer infrared tanpa sentuh digunakan untuk menentukan suhu badan manusia adalah termasuk dalam definisi peranti perubatan dan tertakluk kepada pendaftaran di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 atau Akta 737. Namun dalam keadaan darurat, semasa pandemik ini, pengimpatan dan pembekalan termometer dilakukan melalui akses khas. Sedikit lagi, poin kedua. Bagi pendaftaran dan pemasaran termometer di Malaysia, ia perlu mematuhi pelbagai standard untuk menunjukkan keselamatan dan prestasi. KKM sedar tentang terdapatnya termometer infrared yang tidak berdaftar atau mendapat kebenaran akses dalam pasaran. Jadi KKM mengingatkan bahawa pihak berkuasa peranti perubatan akan terus memantau situasi ini dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pelanggaran undang-undang sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta 737. Terima kasih. Terima kasih Tuan Menteri. Sila soalan tambah pertama. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Isunya terdapat orang yang positif tetapi tidak bergejala. Sudah tentu alat penyukat suhu juga tidak dapat mengesannya. Jadi apakah relevannya alat ini digunakan? Apakah terdapat SOP lain yang boleh membantu dengan lebih berkesan lagi? Dan yang kedua ialah memandangkan negara kita akan berpindah daripada pandemik kepada endemik. Adakah kerajaan akan terus menggunakan penggunaan buku catatan, imbasan QR code dan alat penyukat suhu setiap kali memasuki premis, dan adakah denda kesalahan akan turut berubah? Terima kasih. Terima kasih Kuala Krai. Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Memang betul, kita ini mengarah kepada situasi endemik. Pandemik bermakna di seluruh dunia, banyak tempat, banyak negara. Tetapi endemik ini apabila kes sentiasa berada tetapi tidak dalam angka yang tinggi. Dan apabila kes ada yang tinggi bermakna dia sudah masuk epidemik ataupun wabak. Jadi inilah keadaannya yang kita pernah lalui juga. Kita ada kes-kes endemik seperti denggi dan sebagainya. Apabila endemik ini bermakna kita berjaga-jaga. Tuan Yang Dipertua, hari ini rakyat Malaysia sudah sedar. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita hari ini masuk
ke premis tidak buat check-in MySejahtera, semua orang akan tengok kita. Semua orang akan tengok kita. Semua kata, kau tak check-in lagi. Kau tak check-in lagi. Sebab apa? Kita telah buat benda ni berulang kali. Dia dah jadi habit. Dia dah terbenam dalam minda kita. Dan dah jadi norma dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah, saya yakin dengan catatan MySejahtera yang saya tengok, 27.7 juta users. Dengan 25 juta premis telah didaftarkan. Dan 25.8 juta average check-in setiap hari. Dan total check-in berjumlah 8.2 bilion. Jadi bermaknanya, rakyat sudah sedar dan insaf. Dan rakyat akan bersedia untuk meneruskan kehidupan dalam suasana endemik. Maknanya kita jaga kita ambil vaksin, kita jaga kebersihan kita ikut SOP dan sama-sama kita ingat mengingati antara kita. Saya ucap terima kasihlah pada Yang Berhormat Kuala Krai. Ada soalan yang sangat penting untuk bagaimana rakyat nak pergi pada masa depan. Terima kasih Tuan Terima Yuto. kasih Tuan Menteri.